الحمد لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan ke hadirat Allah SWT, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya kita memperoleh keridaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini bertajuk Ibadah Kurban, simbol ketaatan kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, ibadah kurban yang disebut sebagai udhiyah ialah penyembelihan haiwan ternakan, adalah untuk mendampingkan diri kepada Allah SWT. Ia dilakukan bermula pada 10 Zulhijjah hingga sebelum masuk matahari pada 13 Zulhijjah. Ibadah kurban berperanan sebagai platform bagi seorang untuk menzahirkan kesyukuran pada Allah SWT di atas nikmat yang dilimpahkannya. Ia juga merupakan sebahagian daripada syiar Islam dan sebagai tanda ketakwaan hati dan kehambaan orang-orang yang beriman. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang dibaca pada permulaan khutbah ini yang bermaksud, demikianlah ajaran Allah, dan siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Keutamaan ibadah kurban adalah berdasarkan beberapa hadis, antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila adamiyyun bin amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah SWT, melainkan menumpahkan darah, yaitu menyembelih binatang kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Difahami daripada hadis ini bahawa amalan menginfakkan harta untuk melaksanakan ibadah kurban adalah suatu amalan yang sangat baik. Muslimin yang dirahmati Allah, pensyariatan ibadah kurban terdapat di dalam Al-Quran dan di Sunnah dan Al-Sunnah, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Kawthar ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kepada Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang mencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Menurut As-Sunnah pula, kelebihan berkorban ialah titisan darah korban yang pertama merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang lalu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha yang bermaksud, "Wahai Fatimah,
Pergilah ke tempat penyembelihan kurbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu merupakan pengampunan bagimu di atas dosa-dosamu yang lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian juga bagi setiap helai rambut dan bulu binatang yang dikorbankan ada kebajikannya. Darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa." Sadaqallahu Rasulullah. Sadaqah Rasulullah SAW. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibadah korban hukumnya sunat muakkad. Walau bagaimanapun, hukumnya bertukar kepada wajib jika korban itu diniatkan sebagai nazar. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara ayyuti Allah falyut'ah." Sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang berbahagia, sebagaimana dimaklumkan, penyembelihan binatang kurban ini hanya datang setahun sekali. Oleh itu, jika kita berkemampuan, janganlah lepaskan peluang keemasan ini demi mengharapkan ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semarakkan syiar Islam ini selagi hayat di kandung badan. Marilah kita jadikan Idul Adha tahun ini lebih meriah dengan menginfakkan harta yang dianugerahkan kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan berkorban dapat mengekalkan ingatan kita kepada sejarah tiga manusia, yaitu Nabi Ibrahim AS sebagai ayah, Hajar sebagai ibu, dan Nabi Ismail sebagai anak. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Begitulah Allah memberi pahala sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan disebabkan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar pahala sahaja, tetapi Allah telah melepaskan dari kesusahan dan kedukaan dengan dikurniakan zibhin azim, seekor binatang sembelihan yang besar. Allah SWT berfirman dalam surah As-Saffat ayat 105 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang kau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kepatuhan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih satu-satu putranya itu memaparkan kekuatan iman dan keteguhan mental Nabi Ibrahim AS yang sangat kental. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS ini hendaklah diterapkan dalam semua tindak tanduk individu ke arah membina ummah wibawa. Muslimin yang dirahmati Allah, ibadah korban turut membawa elemen kesatuan ummah, bermula dari unsur perkongsian binatang sembelihan dengan pembahagian tertentu, bergotong royong melaksanakan ibadah korban, lalu mengagihkan kepada fakir miskin, saudara mara, sahabat handai dan jiran tetangga.
Ini semua melahirkan sikap kebersamaan dan cakna, persaudaraan yang merapat, erat, kukuh dan prihatin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh itu, setiap individu itu hendaklah sedia berkorban untuk mempertingkatkan kualiti dirinya, organisasinya, masyarakat dan negaranya dengan mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan pribadi. Berkorban dirinya untuk agama Islam dan umatnya. Tanpa adanya pengorbanan, janganlah diharapkan datangnya kejayaan dan kebahagiaan hidup. Mengorbankan amarahnya, lidah dan perbuatannya untuk menyelamatkan diri dari terjebak dengan fitnah dan perbalahan. Mengorbankan masa lapang untuk membaca Al-Quran, ilmu Islam dan melakukan amal saleh. Saudara kaum muslimin sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa amalan penyembelihan binatang kurban adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua, umat Islam yang rela menginfakkan harta untuk menyertai ibadah kurban membuktikan simbol kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan falsafah dan inti ibadah kurban sebagai pendorong pada kesatuan ummah untuk negara yang lebih sejahtera, aman dan makmur. Keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berkorban untuk menyelamatkan dirinya dan diri orang lain dari kemurkaan Allah SWT dan azab api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Bermaksud, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Sabah ayat 39. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.